Kecantikan adalah sesuatu yang indah dan bagus. Dia merefleksikan kesenangan dan jadi kebanggaan banyak orang. Itu adalah kata-kata yang dipetik oleh Imam Al-Qurtubi berkenaan atau berkaitan dengan kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli dewan kita pada hari ini. Yang saya hormati, barisan ahli panel kita pada hari ini serta penonton forum, standard kecantikan, suatu perubahan atau kecelakaan. Terlebih dahulu, saya, Muhammad Alif Najib Besaril, merupakan pemulacara kita pada hari ini. Saya juga akan memperkenalkan barisan ahli panel yang dari tadi nampak tidak sabar untuk memulakan bicara. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sebelum kata berselang bicara, eloknya saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, beliau merupakan seorang kaunselor panel di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Saudari Anis Akila. Saudari, sihat saudari? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, panel kita yang kedua merupakan pakar psikologi pengkhususan eksperimen iaitu Dr. Nuaira Zafira yang berasal dari Pahang katanya. Apa khabar saudari? Apa khabar doktor? Saya rasa doktor juga dalam keadaan sihat hendaknya. Baiklah, seterusnya panel yang ketiga, pakar psikologi. Tapi kali ini, ya, kumbang bukan bunga seperti yang tadi. Dr. Ahmad Baihaqi Atiqullah. Sihat doktor pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik, sihat sejahtera nampaknya doktor pada hari ini. Yang pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Sains Malaysia, USM, Profesor Madya Syazan Zahari. Apa khabar Profesor Madya? Sihat ke? Alhamdulillah. Sudah sihat. Alhamdulillah, saya juga sihat-sihat sejahtera. Baiklah, panel kita yang terakhir yang cantik molek pada hari ini, yang berbaju blazer hitam pada hari ini, merupakan kolumnis majalah Nona, Puan Yasmin Suraya. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah hendaknya. Baiklah, sebelum menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan dengan mauduk forum kita pada hari ini, molek kiranya jika saya menerangkan apa itu standard kecantikan. Menurut Said Razia pada tahun 2023, standard kecantikan ialah satu nilai yang diterapkan pada penampilan, tidak kira lelaki maupun wanita, dan dianggap sebagai cantik dan juga kacak agar sesuai dalam sebuah masyarakat. Standard ini berkaitan dengan kulit maupun rambut, pakaian dan bahagian badan yang lain. Pada akhirnya, ia kembali pada sudut pandang masyarakat. Tetapi pada pandangan saya pula, kecantikan itu pada pucuk pangkalnya adalah keistimewaan yang ada pada seorang individu itu sendiri. Seperti mana dalam firman Allah yang berbunyi dalam surah At-Tin ayat 4, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Namun hakikat kita pada hari ini, manusia menerima dengan hati yang redha dan ikhlas. Maka tidak hasil dari tidak puas hati ini, mereka tidak menerima keadaan yang difitrahkan dengan rasa syukur, melahirkan rasa obsesi terhadap kecantikan. Islam memandangkan kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketakwaan terhadap aturan Allah. Itu apa yang diperkatakan oleh Fauziah pada tahun 2015. Baiklah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, jika benar lawa atau cantik itu adalah subjektif, mengapa masih lagi wujud taraf atau standard kecantikan yang ada pada hari ini? Untuk penerangan lebih lanjut berkenaan faktor yang bawa kepada standard kecantikan kita pada hari ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, saudari kaunselor kita, saudari Anis Akila. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator yang tampil sigap pada hari ini atas soalan yang diajukan. Baiklah, para hadirin sekalian, saya akan mengupas mengenai faktor atau punca yang mendorong kepada bermulanya beauty standard di Malaysia ataupun ianya telah pun bermula juga di negara-negara lain. Iaitu antara faktornya adalah budaya masyarakat dan juga tempat yang gemar mengasimilasi budaya luar dengan menyamakan standard kecantikan di Malaysia sama seperti artis di luar negara, sama ada seperti artis Korea, Thailand, China dan juga lain-lainnya.
Bagi rakyat Malaysia, mempunyai pinggang yang ramping, kulit yang licin, putih dan mulus serta rambut ikal maya yang hitam kepirangan itu adalah definisi cantik dan sempurna bagi seorang wanita. Manakala bagi lelaki pula mempunyai dengan izin yang berhormat dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai jawline ataupun garisan rahang di dagu, bertubuh tinggi lampai, mempunyai six pack, rambut yang digayakan dengan trend terkini seperti mana yang digayakan oleh artis Korea pada zaman kini, itu merupakan ciri-ciri ketampanan bagi seorang lelaki. Dan jika kita lihat, rakyat Malaysia kebanyakannya mengidamkan ciri fizikal pasangan, dan ciri-ciri yang diidamkan tu adalah seakan-akan sama seperti ciri-ciri fizikal yang dimiliki oleh artis-artis di luar negara. Dan sekiranya tidak mencapai beauty standard tersebut, maka wanita ataupun lelaki tersebut dikatakan mempunyai tahap kecantikan yang biasa-biasa sahaja. Baiklah, para hadirin sekalian, selain daripada itu, di Malaysia juga amat terbiasa dengan budaya body shaming. Apakah itu body shaming? Saya yakin ia bukanlah perkataan ataupun budaya yang asing di Malaysia. Body shaming ini merupakan ejekan tubuh dan juga didefinisikan sebagai perbuatan memalukan seseorang atau menghina fizikal, iaitu bentuk tubuh, warna kulit, penampilan, pekerjaan serta kekurangan individu tertentu. Dan budaya body shaming ini seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, sebenarnya tidak lagi asing di negara, di masyarakat kita pada hari ini, dan apa yang menyedihkan adalah perbuatan ini dilihat masih dibiasakan dalam mana-mana laman media sosial pada hari ini. Misalnya, saya ambil contoh yang berlaku di luar negara, iaitu seorang peserta Miss Universe daripada Thailand menerima pelbagai komentar yang buruk dan dimuat naik di laman sosial mengenai tubuh badannya yang dikatakan tidak menepati piawai kecantikan atau beauty standard yang untuk melayakkan dirinya bertanding dalam pertandingan tersebut apabila beliau memiliki berat tubuh badan sebanyak 70 kilogram. Baik, siapakah beliau itu? Mari saya kenalkan. Chili Scott Canis merupakan berumur 21 tahun dan telah pun mewakili negara Thailand dalam satu pertandingan peringkat antarabangsa Miss Universe. Anne ini telah mendapat kritikan negatif daripada seluruh masyarakat, seluruh pelosok dunia tentang bentuk tubuh badannya sewaktu bertanding di pertandingan Miss Universe edisi ke-70 itu yang berlangsung di negara Israel. Dan juga kritikan yang berunsur negatif itu ataupun ejekan itu telah pun memenuhi ruang-ruang komen laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter serta TikTok, terutamanya oleh golongan peminat pertandingan itu, iaitu dikenali sebagai pageant lovers. Dan apa yang menyedihkan saya adalah setelah beliau menerima pelbagai tomahan yang dilemparkan oleh masyarakat, persembahan perwakilan daripada Thailand itu terjejas hingga menyebabkan tidak berjaya menempatkan dirinya ke dalam kategori 16 teratas seperti mana yang berjaya dilakukan oleh perwakilan-perwakilan Thailand pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika kita lihat, oleh kerana seseorang itu tidak mencapai piawai kecantikan yang telah digariskan dan juga telah menerima pelbagai tomahan dan juga ejekan negatif daripada masyarakat luar, ia menjejaskan kedudukan beliau apabila bertanding di Miss Universe. Itu adalah merupakan contoh daripada luar. Mari saya bawakan pula contoh yang lebih dekat, iaitu yang berlaku di negara kita sendiri, iaitu sebagai contoh, Sofia, bukan nama sebenar, yang berumur 25 tahun dianggap berat terlebih muatan. Sampai begitu orang panggil beliau dan gelarkan beliau sebagai seorang yang terlebih muatan, dan juga sering dijadikan modal kecaman dan juga bahan ejekan mereka yang memerhatinya dengan pandangan sebelah mata. Dan lebih menyedihkan adalah Physical Sofia atau nama penuhnya dikenali sebagai Nur Hidayah Ismail yang bergelar suri rumah ini juga pernah disamakan dengan Taya Lori. Sampai sebegitu sekali manusia oleh kerana tidak mencapai beauty standard yang ditetapkan, beliau digelar sebagai Taya Lori selepas 4 bulan melahirkan anaknya, dan ketika itu beratnya melebihi 79 kilogram. Dan apa yang lebih menyedihkan saya adalah bila sampai satu tahap
Sofia mengakui hampir membuat keputusan yang tidak masuk akal, iaitu untuk membunuh diri kerana teruk berhadapan dengan isu body shaming atau perbuatan mengejek fizikal seseorang di media sosial. Sumber daripada Utusan Malaysia 2022. Nah, jika kita lihat pada hari ini, budaya masyarakat tempatan dan juga masyarakat luar negara dengan budaya body shaming ini merupakan punca bermulanya beauty standard itu sendiri di Malaysia, dan hal ini kerana rakyat Malaysia sendiri telah meletakkan kayu ukur kecantikan bagi seorang lelaki dan juga bagi seorang perempuan mengikut standard mereka sendiri, dan apabila seseorang itu tidak mencapai piawai kecantikan tersebut, maka akan bermulalah body shaming ataupun ejekan fizikal terhadap individu tersebut, seperti mana yang kita lihat contoh kepada yang berlaku kepada Miss Universe itu, oleh kerana beliau tidak mencapai beauty standard, dikatakan tidak layak untuk mewakili negara sebagai calon Miss Universe untuk pertandingan tersebut. Dan juga untuk Sofia pula sampai mendapat gelaran tayar lori, diberi gelaran terlebih muatan dan sebagainya, dan saya kira itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan merupakan cacian yang negatif terhadap individu-individu tersebut. Baiklah, saya kira cukup saya menjawab persoalan yang diajukan, dan saya kembalikan dewan kepada saudara moderator kita. Terima kasih. Baiklah, saya juga terima kasih saudari Anis atas pandangan berkaitan faktor yang menyebabkan standard kecantikan itu berlaku. Bagi saya, begitu teruk sekali kesan body shaming untuk mencapai standard kecantikan itu sendiri. Kita lihat contoh yang diberikan oleh saudari Anis sebentar tadi. Dan saya nafikan juga bahawa budaya masyarakat kita pada hari ini yang terikut-ikut dengan budaya luar ini merupakan faktor utama yang mendorong standard kecantikan ini wujud pada hari ini. Khususnya pada era ini, gelombang K-pop dan juga drama Korea telah berleluasa sehingga kan ada yang sanggup mewarnakan itu ini semata ingin jadi seperti idola mereka. Bukan itu saja, makanan yang mereka makan juga pelakon-pelakon dan juga penyanyi juga menjadi rebutan, tidak kira di Malaysia maupun di luar negara. Body shaming ataupun ejekan tubuh yang nyatakan oleh saudari Anis sebentar tadi tidak akan berlaku jika ada standard dalam kecantikan, kerana perkara ini iaitu beauty standard menjadi punca utama kepada pelbagai masalah, lebih-lebih lagi akan menjurus kepada masalah kesihatan mental. Jadi, selaku pakar psikologi pengkhususan eksperimen, Dr. Nuaira, apakah faktor yang menyebabkan standard kecantikan terutama di Malaysia menjadi toksik sehingga boleh membunuh kewarasan seorang? Silakan doktor. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis atas soalan yang diajukan tersebut. Pertama sekali, saya bersetuju dengan pernyataan pengerusi majlis bahawa standard kecantikan sememangnya merupakan salah satu isu yang mendominasi dan juga berakar umbi sebagai punca kepada permasalahan-permasalahan lain. Standard kecantikan bukanlah satu perkara yang baru sahaja wujud, tetapi sebaliknya isu ini telah dipupuk dari semasa ke semasa, bermula daripada zaman dahulu lagi. Setiap negara dan juga bangsa mempunyai standard kecantikan yang tersendiri, malahan banyak dipengaruhi oleh budaya setempat dan juga budaya luar. Walau bagaimanapun, apakah faktor yang yang menyebabkan standard kecantikan terutamanya di Malaysia menjadi toksik sehingga boleh membunuh kewarasan seseorang? Jadi itulah persoalan yang dimainkan dalam fikiran kita, dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, berdasarkan pengamatan saya, antara faktor yang menjadi penyumbang kepada ketoksidan standard kecantikan di Malaysia adalah pengaruh media sosial itu sendiri. Pada zaman kini, media sosial bukan sahaja tempat untuk warga awam berkarya dalam pengeditan video dan juga gambar, tetapi turut menjadi platform bagi peniaga-peniaga, tidak kira sama ada kecil ataupun besar, untuk mempromosikan produk yang dijual kepada para pengguna. Hal ini telah menjadi satu penormalisasian yang mana media sosial menjadi tempat mencari rezeki. Perkara ini terjadi disebabkan oleh permintaan tinggi daripada para pengguna media sosial sendiri. Dan menurut BIR pada tahun 2018, kandungan media sosial atau lebih sering kita sebut sebagai social media content banyak menawarkan pemasaran yang mempunyai possibility yang tinggi untuk berkesan. Tambahan pula, statistik menunjukkan bahawa 54% pengguna
menggunakan media sosial untuk mencari info berkaitan sesuatu produk. Makmal Pengaruh Digital 2020 turut menyatakan bahawa dapatan pada Februari 2016 menunjukkan sebanyak 50% daripada 31.5 juta penduduk Malaysia dikategorikan sebagai pengguna aktif media sosial. Justru itu, media sosial ialah platform yang sesuai bagi strategi pemasaran digital dalam dunia perniagaan. Jadi melihat kepada produk kecantikan yang semakin meningkat memasuki pasaran tempatan hampir setiap hari dan juga pengaruh media sosial, belia pada masa kini lebih bersifat eksperimental dan suka mencuba perkara yang baru yang menarik perhatian mereka. Hal ini adalah berdepatan dengan tinjauan gaya hidup antarabangsa Monitor pada tahun 2017 bahawa kira-kira 66% milenial suka mencuba produk dan juga perkhidmatan baru. Jadi hadirin yang dihormati, seiring dengan perkembangan sosial media, beauty YouTuber, beauty blogger dan pengaruh kecantikan juga saling meningkat. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang membuat video tutorial kosmetik, penjagaan kulit seperti mencipta penampilan solekan tertentu dan juga mengutarakan sebarang topik berkaitan kecantikan yang lain. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh MAU pada tahun 2015, setiap bulan akan ada lebih 50 juta orang menonton video kecantikan yang dimuat naik di YouTube. Kebanyakan video ini memberi tutorial dan juga tips pencegahan penuaan awal untuk menonjolkan kecantikan diri seseorang itu. Di Malaysia, kita dapat lihat kebanyakan produk yang diulas oleh pempengaruh kecantikan di media sosial adalah produk-produk pemutih kulit kebiasaannya. Dan rata-rata pengguna media sosial juga amat taksub dengan produk pemutih kulit. Hal ini mengakibatkan segelintir masyarakat menganggap individu yang berkulit hitam manis sebagai seorang yang pengotor, berdaki dan juga tidak pandai untuk menjaga kebersihan diri. Manakala individu yang berkulit putih dianggap cantik dan menepati keayuan orang Malaysia. Meskipun terdapat video kecantikan yang dimuat naik dengan bertujuan baik seperti untuk meningkatkan keyakinan diri, membantu orang lain menyelesaikan masalah dan juga untuk memberi ilmu pengetahuan dalam dunia solekan ataupun dunia penjagaan kulit. Namun dalam masa yang sama, standard kecantikan ditanam dalam minda penonton secara kita tidak sedar dan membuat mereka percaya bahawa ini adalah standard kecantikan yang perlu dicapai oleh individu untuk diterima dalam masyarakat. Jadi hadirin sekalian, selain pengaruh media sosial menjadi punca kepada standard kecantikan ini wujud, perkembangan budaya masyarakat Korea yang mendunia juga menjadi salah satu faktor yang utama. Menurut Ahlam Abdul Aziz dan juga rakan-rakannya pada tahun 2021, kecantikan Korea ataupun kita lebih sering gelar sebagai K-beauty telah merevolusikan industri di seluruh dunia dan mengubah pandangan terhadap standard kecantikan yang perlu dimiliki oleh seseorang. Masyarakat di negara Korea Selatan jugalah yang pertama kali memperkenalkan tutorial rutin penjagaan kulit melalui 10 langkah. Fenomena Hallyu di Malaysia sememangnya berkembang pesat sehingga kini dan bertitik tolak daripada itu, masyarakat Malaysia telah banyak mengasimilasikan budaya masyarakat Korea termasuklah standard kecantikan mereka. Ketaksuban terhadap standard kecantikan Korea telah menyebabkan segelintir rakyat Malaysia tidak menghargai kecantikan asli orang Melayu. Kajian yang dilakukan oleh Nur Khairin dan juga Wok pada tahun 2020 telah meneroka kesan gelombang Korea terhadap wanita Melayu. Hasil dapatan kajian mendapati wanita Melayu mengakui bahawa paras rupa dan keterampilan selebriti Korea menjadi kayu ukur kepada cara mereka berpakaian dan juga bersolek. Jadi tidak hairanlah apabila ada yang sehingga sanggup melakukan pembedahan plastik hanya untuk kelihatan cantik seperti masyarakat Korea. Pada saya, standard kecantikan mempunyai banyak impak kepada masyarakat di Malaysia. Sebentar tadi, saya terima kasih. Terima kasih saudari Nuwaira yang telah menerangkan berkenaan dengan faktor-faktor pengaruh luar dan media yang bagi saya menarik untuk kita paskan dan saya kaitkan dengan kesan yang saya akan bawakan pada hari ini. Jadi saya akan menerangkan pula tentang kesan-kesan apabila seseorang itu terlalu mengikuti
piawaian ataupun standard kecantikan dunia ataupun di Malaysia ini. Jadi kulit cerah, mata besar, ada jawline dengan izin ataupun rahang sempurna, hidung mancung, bibir montok, susuk tubuh langsing dan lain-lain. Menetapkan piawaian badan ataupun standard kecantikan dan kecantikan amat digalakkan dalam abad ke-21 yang jahil lagi megah. Jadi hakikat bahawa penampilan boleh menipu sudah biasa bagi ramai orang, tetapi hanya diakui oleh segelintir orang. Oleh orang ramai gagal menghargai diri mereka sendiri dalam semua aspek yang mereka perjuangkan. Dan sebabnya adalah ketakutan untuk dihakimi. Dan rasa apa? Masyarakat menilai di atas segalanya, jadi piawaian kecantikan ini di seluruh dunia sangat tidak rasional. Mereka tidak pernah kekal sama dan kehausan untuk menyesuaikan diri mereka dengan piawaian adalah proses yang tidak berkesudahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap makhluk ni cantik dengan ciri-ciri yang berbeza. Namun penduduk di dunia menetapkan piawaian yang tertentu untuk memisahkan mereka daripada satu sama lain. Jadi menetapkan etika kecantikan adalah salah satu sebab utama yang memaksa orang ramai mengubah gaya hidup mereka dalam dunia yang sentiasa berubah ini. Jadi piawaian ini berbeza dari satu budaya ke budaya lain dan dari orang kepada orang lain. Jadi piawaian kecantikan ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Mereka juga memperoleh kesan positif yang membantu orang ramai dalam pelbagai cara, tetapi menetapkan standard yang sangat tinggi adalah sangat berbahaya bagi seseorang. Jadi daripada memahami bahawa hakikat kecantikan adalah relatif dan subjektif, separuh daripada penduduk di dunia ini percaya bahawa dandanan diri mereka mengikut standard yang lebih tinggi akan menjadikan mereka sebahagian daripada komuniti. Sedangkan persoalannya, kenapa ubah diri untuk orang lain? Cuma perspektif masyarakat yang lebih penting daripada perspektif mereka sendiri. Jadi tambahan lagi perspektif yang paling mengerikan ialah mengubah keseluruhan diri mereka itu ataupun seseorang itu sepenuhnya selepas dipengaruhi oleh piawaian kecantikan. Ini mendedahkan logik mundur manusia yang hidup pada dunia ini. Jadi norma kecantikan moden mengikut piawaian kasar yang tidak praktikal yang sukar untuk dihadapi. Wanita secara amnya sepatutnya mewarisi imej badan yang baik daripada lelaki. Oleh itu terbukti bahawa ramai wanita sangat sedar akan kesombongan mereka. Jadi oleh itu dengan pengaruh fashion yang hebat, wanita terobsesi dengan kecantikan. Jadi setiap filem, siri, filem pendek dan iklan mempamerkan wanita cantik dan lelaki kacak untuk menarik minat orang ramai. Lebih-lebih lagi, media sosial pada masa kini menggalakkan pencipta kandungan untuk mempengaruhi orang di seluruh dunia melalui video dan golongan TikTok. Jadi tidak syak lagi pendedahan ini meletakkan asas-asas untuk menetapkan piawaian badan dan kecantikan di seluruh dunia. Sememangnya naluri setiap wanita itu adalah untuk kelihatan cantik. Tidak kiralah wanita ataupun lelaki, dan tidak salah untuk menjaga tubuh dan kulit mereka itu. Lagipun penampilan memberikan keyakinan kepada seseorang dan meningkatkan kepribadian mereka. Tetapi pandangan tentang kecantikan selama ini sentiasa berubah dan wanita secara berterusan untuk menyesuaikan diri mereka. Jadi saya akan terangkan bagaimana kecantikan ataupun manusia zaman sekarang ingin mencapai kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat zaman sekarang boleh lead dengan izin boleh kepada kesihatan mental. Jadi sebab mengapa piawaian kecantikan yang tinggi ini di seluruh dunia beracun dan sangat berbahaya adalah yang pertama sekali adalah boleh menyebabkan dismorfia badan. Ini juga salah satu daripada penyakit mental yang akan dihadapi oleh orang-orang yang sangat mementingkan badan mereka, imej mereka sehingga mengabaikan kesihatan mental mereka. Jadi dianggarkan kira-kira 2% daripada populasi di dunia ini terjejas oleh dismorfobia badan, iaitu piawaian kecantikan yang tidak realistik membawa kepada dismorfia badan, iaitu gangguan kesihatan mental yang berkembang pada seseorang yang tenggelam dalam lautan kekecewaan yang berkaitan dengan penampilan mereka.
Mereka percaya bahawa penampilan mereka mempunyai lebih banyak kecacatan daripada orang lain. Jadi gangguan ini serius, ini lebih berkemungkinan dilihat pada remaja muda dan dewasa. Gejala termasuk melihat cermin secara berterusan, mencari kelemahan-kelemahan kecil, cuba menutupnya melalui solekan, mengelakkan situasi sosial dan banyak lagi. Seringkali kelemahan hanya dalam imajinasi orang itu. Kedua-dua lelaki dan perempuan sama-sama terjejas oleh dismorfobia badan. Yang kedua adalah emosi negatif. Apabila seseorang wanita ataupun lelaki diakui sebagai hodoh, dia pastinya mengembangkan emosi negatif dalam dirinya dan terus menyiraminya sehingga mereka menjadi cemas ataupun kita panggil sebagai anxiety. Tidak dinafikan penetapan norma kecantikan memangkinkan emosi negatif seperti rasa rendah diri dan tahap keyakinan yang sangat rendah dalam diri seseorang, terutamanya wanita dan lelaki. Jadi emosi negatif ini akhirnya menjadikan mental seseorang itu tidak stabil dan menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti sosial. Orang itu berasa bingung ataupun malu dengan penampilannya, akhirnya membuatkan mereka anxiety ataupun cemas dan seterusnya membawa kepada keadaan tertekan. Kebencian diri adalah salah satu lagi emosi negatif yang terungkap dalam diri orang yang gagal memeluk dirinya sendiri ataupun menjaga dirinya sendiri. Dia gagal untuk melihat perbezaan antara pemikirannya dan perspektif masyarakat, dan dengan itu mula membenci dirinya sendiri walaupun mengetahui bahawa imej badan dan piawaian negatif ini adalah kuatan manusia semata-mata. Yang ketiga adalah gangguan makan ataupun eating disorder. Jadi dengan kemunculan media sosial yang seperti diterangkan saudari Nuwairah sebentar tadi, gangguan makan ataupun eating disorder ini semakin meningkat. Gangguan makan ialah keadaan yang di mana kesihatan mental yang sangat serius yang membimbangkan dengan tingkah laku pemakanan yang tidak normal dan mempunyai kesan negatif terhadap kesihatan fizikal dan psikologi seseorang. Jadi statistik mengenai gangguan makan mendedahkan bahawa gangguan makan global telah meningkat daripada 3.4% pada 7.4%. Jadi menurut Persatuan Eating Disorder Kebangsaan ataupun gangguan makan kebangsaan, kira-kira 70 juta orang di peringkat antarabangsa mengalami gangguan makan. Selain daripada piawaian ataupun masyarakat, media sosial adalah salah satu sebab utama peningkatan gangguan seperti ini. Wanita dan lelaki merasakan keinginan untuk mengubah diri mereka selepas dipengaruhi oleh media dan tekanan masyarakat yang berterusan. Selain itu, niat mereka untuk kelihatan cantik mewujudkan obsesi untuk menurunkan berat badan dan menjadi kurus. Jadi kebimbangan imej badan yang negatif ini berkembang dalam fikiran ramai wanita dan lelaki. Oleh itu mereka cuba untuk kelaparan dan memilih diet yang berbahaya. Jadi antara mental disorder yang lain adalah dinamakan sebagai anorexia nervosa, adalah gangguan yang di mana disebabkan oleh kebuluran dan diet yang melampau. Satu lagi gangguan makan yang meresap adalah bulimia nervosa, iaitu disebabkan oleh berpuasa, membersihkan badan, mengambil julap ataupun bersenam yang secara berlebihan untuk mengelakkan penambahan berat badan selepas makan berlebihan. Dan yang terakhir sekali dan yang keempat adalah piawaian kecantikan beracun membawa kepada fikiran untuk membunuh. Jadi mengetahui bahawa dia memerlukan budaya yang berbeza dan orang yang berbeza seperti kapur dan keju. Norma kecantikan buatan manusia menggesa mereka untuk membandingkan sama ada Asia atau Barat. Pada zaman moden ini, ramai wanita dan lelaki berasa iri hati dengan kecantikan orang lain. Mereka mempunyai kecenderungan untuk membandingkan penampilan mereka dengan orang lain. Semua pemikiran dan tekanan negatif ini seterusnya membawa kepada pemikiran seseorang itu untuk membunuh diri. Statistik tentang pemikiran membunuh diri ini akibat imej badan mereka ataupun sebabkan piawaian kecantikan mereka yang sangat tinggi, mendedahkan bahawa kira-kira 10% wanita dan lelaki telah mencederakan diri mereka sendiri kerana ketidakpuasan terhadap badan mereka sendiri.
dan kira-kira 13% orang dewasa telah mengembangkan pemikiran dan perasaan untuk membunuh diri selepas mengalami keadaan yang tertekan yang lama. Jadi remaja sangat dipengaruhi oleh standard kecantikan yang meyakinkan di seluruh dunia. Jadi Yayasan Kesihatan Mental mengesahkan bahawa 1 daripada 8 orang dewasa telah membangunkan idea bunuh diri kerana ketidakpuasan badan mereka. Jadi itu adalah kesan-kesan kesihatan mental yang akan berlaku kepada seseorang apabila seseorang itu menetapkan piawaian kecantikan ataupun standard kecantikan yang sangat tinggi terhadap diri mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pentas ini kepada moderator. Baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua pakar psikologi kita, Dr. Nuaira dan juga Dr. Baihaqi yang telah menerangkan satu berkaitan dengan faktor pengaruh luar dan juga media sosial serta kesan standard kecantikan itu yang menyebabkan kesihatan mental bukan satu tapi telah lihat banyak rupanya kesan jika wujudnya standard kecantikan ini sehingga membunuh diri. Jadi, Profesor Madya Shazal Zahari yang doktor sekarang sedang mengajar di UC Sains Malaysia. Bagi pandangan doktor, Prof Madya, apakah kesan lain yang Prof boleh berikan pada hari ini berdasarkan pengamatan Prof di USM? Silakan Prof Madya Shazal Zahari. Baiklah. Terima kasih saudara moderator. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul di forum ini untuk membahas masalah yang serius dan penting dalam masyarakat kita, iaitu standard kecantikan dan kesannya terhadap ketidakpercayaan diri ataupun insecurities. Fenomena ini telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang memilih untuk menjalani prosedur pembedahan plastik bagi memenuhi standard tersebut. Sebagai masyarakat yang terpapar oleh media sosial dan budaya visual yang mengagungkan kecantikan sempurna, sangat mudah bagi individu untuk merasa tidak puas dengan penampilan mereka sendiri. Standard kecantikan yang tidak realistik yang dihembuskan oleh industri kecantikan dan media massa seringkali menyebabkan perasaan rendah diri dan tidak percaya diri pada individu, baik wanita ataupun lelaki. Contohnya, dalam industri perfilman, banyak perbandingan antara cantik atau bakat yang mesti ditampilkan oleh peserta pelakon. Untuk memudahkan cerita, saya ingin berikan secontoh ringkas mengenai cantik luaran. Bayangkan anda lalu di hadapan sebuah kedai kek. Dari luar anda dapat lihat 10 jenis kek disusun dalam peti sejuk kaca dan ada satu kek yang bentuknya sangat cantik dan cantik serta hiasannya juga dibuat dan kemas. Ia kena dengan standard kecantikan yang ada dalam kepala otak kita. Tentunya, itu akan mencuri tempuan kita untuk pandang lebih lama ataupun mungkin kecantikan kek itu mampu memanggil kita untuk masuk dalam kedai. Padahal, rasa kek itu belum tentu sedap ataupun kena dengan selera kita. Tapi yang menarik perhatian kita adalah kecantikannya. Namun tidak bermakna 9 kek yang lain itu tak cantik. Cumanya kek lain itu bukan dalam lingkungan standard cantik yang kita tetapkan dalam fikiran kita. Itu baru luaran, belum lagi bakat ataupun rasa yang ada dalam kek itu. Begitu juga dengan istilah cantik buat manusia. Ia adalah satu perkara subjektif yang mana tidak akan sama bagi setiap individu. Berbeza memandangkan kita semua memiliki cita rasa, keinginan, kekaguman dan rasa yang berbeza antara satu sama lain. Kecantikan seseorang manusia tidak kira sesiapa, juga subjektif di mata setiap orang. Namun, ada standard kecantikan yang saya rasa digunakan majoriti manusia di dunia ini. Tidak perlu bersikap hipokrit, saya yakin kita semua akan tahu membezakan apa yang cantik dan apa yang tidak. Bukan sahaja di Malaysia, saya yakin di seluruh dunia juga majoriti bintang yang mengisi sesuatu karya, kebanyakannya adalah mereka yang personaliti menarik dari rupa paras, bentuk badan, bahkan memiliki karisma tersendiri dalam membawakan sesuatu watak. Namun, perlu kita ingat bahawa kecantikan sejati seharusnya tidak bergantung kepada standard yang diterima oleh masyarakat ataupun pandangan yang dimiliki oleh orang lain. Setiap individu adalah unik dengan keindahan yang berbeza-beza. Menerima dan mencintai diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kepercayaan diri yang sejati. Dalam beberapa hal, individu yang berasa sangat tidak percaya diri terhadap penampilan mereka akan memilih untuk menjalani pembedahan plastik. Mereka berharap bahawa perubahan fizikal tersebut akan meningkatkan
meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan diri mereka. Namun penting untuk memahami bahawa penggunaan plastik tidak selalu menyelesaikan masalah ketidakpercayaan diri yang lebih mendalam. Ketidakpuasan yang mendasari seringkali memerlukan perhatian psikologi dan emosional yang lebih mendalam daripada orang sekeliling. Perlu diakui bahawa melakukan pembedahan plastik adalah hak individu dan beberapa orang mungkin memilih pembedahan ini adalah sebagai jalan singkat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Namun penting bagi kita untuk memahami bahawa masalah sebenarnya terletak pada standard kecantikan yang merosakkan dan tidak realistik yang mendorong orang untuk mencari perubahan drastik dalam penampilan mereka. Sebagai masyarakat, kita harus berupaya untuk mengubah paradigma kita. Mari kita mempromosikan kecantikan yang beragam, membangun kepercayaan diri yang kuat melalui penerimaan diri dan membantu orang-orang merasa nyaman dengan penampilan alami mereka. Penting bagi kita untuk mendorong individu untuk menghargai keunikan mereka sendiri dan menekankan betapa pentingnya kesihatan fizikal dan mental yang seimbang. Melalui pendidikan dan kesedaran, kita dapat melawan impak negatif dari standard kecantikan yang tidak realistik dan merosakkan ini. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, penuh kasih sayang di mana setiap individu merasa diterima dan percaya diri dengan penampilan mereka sendiri. Sekian, saya rasa itu sahaja jawapan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Prof. Madia Syazul Zahari. Insecurity tidak asing lagi dalam kalangan manusia pada hari ini, sehingga kan ada kes menyebabkan kehilangan nyawa disebabkan yang boleh saya kirakan sebagai penyakit diri ini. Baiklah, kita beringat untuk tidak mengambil jalan singkat semata-mata untuk kelihatan lebih cantik, kacak dari hari ini seperti yang ditekan oleh panel kita sebentar tadi. Baiklah, panel terakhir kita sedari tadi tidak sabar-sabar ingin menyuarakan pendapat beliau. Baiklah, Puan Suraya selaku kolumnis majalah Nona dan yang sering juga bekerja rapat dengan industri kecantikan ini, apakah kesan lain yang dapat dilihat pada hari ini? Silakan Puan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara pemuda Syara. Sebelum itu saya ingin meminta maaf kerana terdapat masalah teknikal. Saya tidak dapat membuka latar belakang yang samalah seperti ahli panel lain. Jadi hadirin sekalian, saya akan menyambung kesan yang seterusnya, iaitu berlakunya diskriminasi hak individu berpunca daripada standard kecantikan ini. Kewujudan standard kecantikan ini telah menghasilkan budaya masyarakat yang gemar menilai rupa paras seseorang dan mengkategorikannya sama ada cantik atau tidak cantik. Dengan demikian, individu yang menepati ciri standard kecantikan ini akan mempunyai kelebihan berbanding individu lain. Hal ini berlaku apabila manusia terlalu berfokus kepada aspek kecantikan luaran sahaja yang akhirnya mengaburi perkara lain seperti ketidakadilan dalam penilaian kemahiran dan kemampuan seseorang. Misalnya sebuah kajian di China yang telah dijalankan oleh PAN 2022, dia mendapati bahawa penampilan fizikal telah mempengaruhi daya saing bekerja pada tahap yang besar kerana orang yang berwajah menarik lebih cenderung untuk membentuk hubungan sosial dan mempunyai kadar kejayaan pekerjaan yang lebih tinggi. Hal ini sejajar dengan laporan China Youth Appearance Competitiveness yang menyatakan bahawa penampilan fizikal pekerja adalah keperluan yang paling penting kerana ia akan diukur oleh industri dan jawatan yang berbeza. Tak ada kalanya, penemu duga juga akan memilih pekerja berdasarkan pilihan peribadi mereka tanpa mengambil kira kemampuan sebenar orang tersebut. Akibatnya, diskriminasi berlaku bila individu yang berpenampilan biasa akan mempunyai kadar pekerjaan yang lebih rendah kerana syarikat atau majikan lebih cenderung memilih calon pekerja yang lebih berpenampilan cantik dan menarik. Walaupun kemampuan dalaman seperti kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran profesional dan pengalaman sewajarnya lebih penting untuk kita titik beratkan. Selanjutnya, kewujudan budaya standard kecantikan ini juga memberi kesan dan impak kepada masyarakat pelajar, terutamanya di institusi pengajian tinggi. Menurut Siti Rohana et al. 2022, dalam bidang pertubuhan pelajar,
pelajar yang dianggap memenuhi standard kecantikan ini mempunyai beberapa kelebihan seperti sentiasa mendapat pujian atas prestasi mereka. Walaupun pada hakikatnya kebanyakan kerja yang diamanahkan kepada mereka sebenarnya tidak memuaskan dan mereka juga mempunyai lebih banyak peluang untuk memiliki jawatan tertentu berkaitan penjenamaan atau dengan izin branding seperti aktiviti organisasi yang berbentuk promosi kepada pihak luar yang memerlukan duta tertentu. Justru diskriminasi yang berlaku ini dilihat tidak adil dan bersifat berat sebelah melebihi kepada individu yang menepati standard kecantikan sahaja. Sedangkan semua individu wajar dan layak menerima peluang yang sama rata dan layanan yang baik. Namun begitu, diskriminasi tetap berlaku. Pelajar perempuan yang disifatkan tidak memenuhi standard kecantikan ini menerima kritikan langsung berkaitan fizikal dan penampilan mereka. Dan tidak dilupakan juga keadilan yang terhasil daripada standard kecantikan ini juga berlaku dalam bidang perundangan apabila individu yang berpenampilan cantik dan menarik telah diberi kelonggaran dalam proses pengadilan. Hal ini disokong oleh dapatan kajian oleh Beaver et al. 2019. Beliau mendapati bahawa daya tarikan fizikal memberi kesan dan menghasilkan hukuman atau dapatan yang lebih ringan dalam sistem keadilan jenayah. Hal ini selari juga dengan analisis data yang diambil oleh National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health yang mendedahkan bahawa orang yang berpenampilan lebih menarik berkemungkinan rendah untuk ditangkap dan disabitkan daripada orang yang berpenampilan kurang menarik. Oleh hal yang demikian, perkara ini menjelaskanlah diskriminasi berlaku yang melihat kepada perbezaan penilaian hukum yang dipengaruhi oleh rupa paras fizikal seseorang dan bukanlah justifikasi logikal yang rasional. Maka hadirin sekalian, bias yang tercetus oleh standard kecantikan ini telah mendiskriminasi hak individu apabila sesetengah masyarakat terlalu mengutamakan nilai kecantikan luaran dalam perkara seperti pekerjaan, jawatan dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahawa kewujudan standard kecantikan ini bukan sahaja mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu, namun mengaburi lagi akan penilaian terhadap perkara yang kritikal. Sesungguhnya, kecantikan seseorang itu bersifat subjektif dan bukanlah terletak pada kecantikan luaran semata-mata. Justru itu, standard kecantikan ini sewajarnya tidak diamalkan demi kebaikan masa hadapan bersama. Itu sahaja ulasan saya. Berbalik kepada saudara pemudasyara. Terima kasih. Terima kasih Puan Seraya yang pada saya membuka mata kami tentang apa yang sedang berlaku di industri pada hari ini. Apa yang ada yang berbakat, namun industri hanya menutup mata kerana keterampilan mereka yang tidak mencapai piawaian kecantikan dalam industri ini. Semoga dengan adanya forum kita pada hari ini, ada di antara pihak di luar sana tidak memilih bulu dalam apa bidang sekalipun. Beri pada mereka yang layak agar bakat mereka dapat ditonjolkan dan kecantikan itu ada pada diri mereka sendiri. Baiklah, saya rasa sudah sampai ke penghujungnya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada barisan ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa anda pada hari ini. Barisan penonton yang tekun mendengar sedari tadi, juga segala penghargaan kepada anda semua dan semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadi panduan pada suatu hari nanti. Yang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh, sudah sampai ke pulau. Kalau mendaki, sudah sampai ke puncak. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sedia hadir menyaksikan forum standard kecantikan, suatu perubahan atau kecelakaan. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.